Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'azzibna wa anta 'alaina qadir. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh dhalimin. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد، اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم عليك بمن صد عن سبيلك يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lagi kita ada di dalam ruangan pengajian malam kita seperti biasa. InsyaAllah pada malam yang mulia ini, marilah sama-sama kita meluangkan masa supaya kita bersama-sama boleh mentadabburkan akan isi kandungan Al-Quranul Karim daripada surah Fussilat ayat yang ke-53 biiznillahi ta'ala. Setelah daripada kita menerangkan dan mendengar akan isi kandungan Al-Quran daripada ini surah, semalam itu Allah Subhanahu wa ta'ala cerita dan mengkemukakan kepada manusia tentang pahaman, pendirian, tingkah laku oleh orang-orang yang tidak beriman terhadap wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada mereka melalui bacaan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam,
maka mereka itu juga kufur, juga tidak terima, juga takabur, dengan sebab mereka itu faham kata mereka lebih kuat, lebih adanya ilmu, lebih adanya fahaman, dan mereka itu malu daripada nak ikut dan turut apa yang dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quranul Karim. Kerana mereka sangka kata apabila turutnya ajaran yang dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan mereka itu jadi kalah, menyebab mereka itu jadi rugi hidupan mereka, menyebab mereka itu berasa kata tidak boleh nak duduk di dalam masyarakat, suasana nak pakai hidup jadi tak kena, dengan sebab mereka sanggup nak tinggalnya kebenaran dengan perkara-perkara yang tidak kekal, perkara-perkara yang tidaknya jadi kebaikan bagi diri mereka sedikit pun. Itulah dengan sebab kata mereka itu terjatuh di dalam seksa air dengan cara kekal abadi selama-lamanya, dengan sebab mereka itu pilih pendirian itu tak betul. Pilih pendirian yang tidaknya selaras dengan kebenaran. Dengan sebab itu mereka jadi rugi diri mereka sendiri, menyanyai, menzalimi diri mereka itu sendiri, tak lain tak bukan kerana pahaman, fikiran, suasana orang di tepi dan berasa takabur terhadap benda-benda yang dibawa datangkan oleh seorang yang tidak pernah bercakap malaikat perkara yang benar, tak pernah dusta, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah satu contoh, satu penerangan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Kata cerita ini, kisah ini, pendirian ini semua akan berlaku di dalam muka bumi ini dengan orang yang mana-mana ya Allah Subhanahu wa taala mau nak coba, dia kena berlaku. Dengan sebab itu hendaklah kita dengar gapo, mikir jadi molek, kerana fursah, peluang, keamasan tak akan ulang berbagai-bagai kali ulangan di atas diri seseorang manusia kalaulah kita pilih jalan yang tak kena, pilih jalan yang rugi, maka kita sendirilah yang merugi diri kita sendiri. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quranul Karim tidaklah jadi bercanggah dengan keilmuan, akal fikiran oleh manusia. Tak ada bercanggah dengan ilmu kedoktoran, tidak bercanggah dengan ilmu sains, tidak bercanggah dengan ilmu hidupan manusia, tidak bercanggah ikutlah sudut mana-mana pun. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala nak menegaskan, hendak menegaskan di dalam Al-Quranul Karim ayat yang ke-53. Marilah sama-sama kita bertadabbur sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan kata, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. In annahu ala kulli syai'in syahid. Tuhan katakan kepada kita sebagai manusia, terutamanya orang-orang yang bakit bahaun terhadap bakit dusta terhadap apa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita tengok kepada tabiat manusia, terkadang benda tu dia tahu kata manfaat bagi diri dia, tapi dengan sebab orang di tepi, sebab pahaman, sebab pendirian, sebab suasana,
mentarikkan dia daripada apa yang dia itu nampak kena, pergi kepada jalan tak kena. Dengan sebab itu suasana orang di tepi, pendirian, fahaman, itu berhajat kepada kita itu kontrol dia jadi baik. Terkadang kita tidak kontrol perkara tersebut tadi, itulah membawa pada diri kita ni tak boleh nak terima benar-benar. Jadi berasa berat. Kerana benar-benar ni memanglah Tuhan nak balaskan dengan molek semasa hidup dunia ni lagi. Nak dapat dengan cara molek, kalau kita jalan dengan betul, dengan kena, ia berjaya. Dengan sebab itu tiap-tiap benar-benar ni, ia ada mereka yang duk tutup tak sewi manusia itu ikut benar-benar. Tak kira syaitan, jin, iblis, manusia hak pesen tak bagus, tak baik tadi itu, dan mana-mana pun, kerana itu sebagai cubaan yang Allah Subhanahu Wa Taala izin kepada mereka. Tuhan izin mereka itu buat sungguh. Dengan sebab itu perlaksanaan mereka, perjalanan mereka, ia boleh buat kerja sungguh. Dengan sebab itu kita sebagai orang beriman sekalipun kena ambil dengan asbab wi tinggi. Ambil dengan cara wi tinggi. Jangan kita pergi dengan tidak adanya rupa cara, tidak adanya susunan sistem dan sebagainya. Jangan pergi, di bahasa Arab kata fawda, dengan semata-mata. Itu bukan. Lalu Tuhan rakyat kepada manusia kata sanurihim, kami akan memperlihatkan. Nak lihat nampak dengan mata kepala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk rakyat hak dalam Quran ini belum daripada manusia itu nak sampaikan kepada matlamat tu. Sampaikan kepada ilmu itu. Sampaikan kepada hakikat itu. Tapi ulumil Quran, mana ilmu hak Quran tadi itu mendahului ilmu tu segala-galanya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakyat kepada umat manusia kata, faman yuridillahu ay yashrah sadrahu, faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Siapa dia ya Allah Subhanahu Wa Taala hendak nak berinya hidayah kepada dia, iaitu hidayatul Islam, Allah Subhanahu Wa Taala akan buka hati dia tadi itu jadi berasa kata lega. Berasa boleh bernafas, berasa boleh dia tu terima apa akan ajaran al-Islam. Yashrah sadrahu lil Islam. Tapi sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu, kalau Allah Subhanahu Wa Taala hendak nawi orang tu jadi sesat dengan sebab dia itu nak kok tu, yaj'al sadrahu dayyiqa, Tuhan akan jadikan hati dia, dada dia, Tuhan itlakkan dada, tapi nak hati di dalam tadi itu jadi sempit, jadi susah, jadi berat, jadi serabut. Tak boleh nak terima ajaran Islam seperti mana? Seperti ka'annama yas'adu fis sama', seperti dia itu naik di atas udara. Seolah kata dia naik di atas daripada alam kita ni, alam dunia ni, bumi ni atas ke lagi. Maka tak ada siapa pun boleh tahu kata atas daripada kita duduk di atas muka bumi ni ada udara. Al-Quran telah rayak gi 1400 tahun mari dah. Kata atas nu tidak ada udara. Maka semua orang-orang musyrikun yang ada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari itu, dia berasa kata apa Muhammad rayak ni bukan benar-benar. Apa Muhammad ambil ilmu dana? Dia sendiri nak baca, nak menulis pun tak boleh, ambil ilmu dana. Salah terbakit bahaun. Terhadap apa? Terhadap ilmu yang dikemukakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Tetapi hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan kepada mereka semenjak dulu, tapi hari yang kita ada hari ini, manusia di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri hari ini ada ni daripada umat hak al-da'wah, umat hak tak beriman lagi, nyata kata apa hak yang disebutkan oleh Rasulullah itu benar. Itu mana kata sanurihim ayatina, kekuasaan kami fil afaq,
kepada mereka-mereka kekuasaan kami di merata-merata tempat. Di mana-mana tempat pun dalam alam ini yang berbintang luas ini. Mana kata dalam alam ni Allah Subhanahu wa taala akan tunjuk apa hak Muhammad itu royak benar. Bukan tak benar. Gapo yang nak sebalik daripada ni? Kanak ki hak Tuhan royak gini. Lagi kita akan tengok insya-Allah taala apa maksud. Itu satu. Yang kedua, Nabi tak pernah belayar di dalam laut mana-mana. Tapi Nabi bawa datangkan isi kandungan Al-Quran, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Maknanya di antara air laut dengan air sungai adanya garisan yang tak capo pergi mari di antara air laut dengan air sungai ni. Nabi khabar dah kepada umat dia. Lalu orang Quraisy diri bakit baung terhadap apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Tuhan berjanji kata sanurihim ayatina fil afaq. Hari orang yang boleh buat kaji tahu, boleh kita tengok. Sekarang lah ni di dalam telefon kita boleh tengok di antara air laut dengan air sungai itu berbeza, tak campur pergi mari. Kalau kita ada di dekat-dekat dengan dekat-dekat dengan sungai ataupun laut ni, kita orang hak duduk dalam kawasan tu pun tahu ikan sungai ni tak langgar pergi pada ikan air laut. Ikan hak laut pun tak langgar mari duduk dalam air hak sungai ni. Ya gitu. Semua ini kejadian. Semua ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi itu sebut di atas lidah dia. Ni apa panggil ayat ayatul sakut paut dengan al-afaq. Perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala nak nampakkan kepada manusia dengan mata kepala. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk royak kepada manusia kata, manusia, berilah makan kepada orang yang puasa. Nescaya mung akan dapat pahala orang puasa tu seperti dia. Mana kata seolah kata kopi mari. Pahala dia boleh kemung, tetapi pahala dia tetap jadi pahala dia, tapi pahala lagi tu kopi mari kepadamu. Orang musyrikun, orang mana zaman dulu tak percaya. Bagaimana, akal mana nak boleh terima, nak ganti lagu mana, gitu dan gini. Tapi apabila kita duduk pada zaman kita sekarang ini, saya tanya anak murid saya, dia kata telefon, telefon tak? Apabila kita nak tukarnya telefon tadi itu dengan telefon yang baru, sekadar kita tak gitu ya. Semua maklumat, semua perkara-perkara yang ada dalam itu akan berpindah. Ilmu dia tu, maklumat dia daripada telefon hak ni kepada hak ni, hak tolak. Jadi ada dua. Jadi seolah kata ada dua maklumat. Hak ni satu. Semua itu masuk dalam ayat sanurihim ayatina fil afaq. Masuk. Bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh royak lagu tu dan kita boleh buat kajian hari ni boleh kita tengok dengan mata kepala. 2-3 perkara dah. Perkara yang keempat. Dulu orang ingkar kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dapat wahyu daripada Tuhan. Bagaimana kalau Nabi Muhammad nak dengarnya suara wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala? Gitu dan gini, berbantah berbagai-bagai. Akan tetapi sekarang learning boleh kita tengok orang duduk di bucu mana lah dalam dunia, kita boleh kecek dengan dia seminit tu lah. Dengar suara, bahkan boleh tengok gambar pula. Ini semua ni masuk dalam kata sanurihim ayatina fil afaq. Masuk belakang. Untuk apa ni Tuhan wari? Kerana nak yakin, kerana nak nampak kata apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh Rasulullah royak ni benar-benar, bukan benda yang tak benar. Wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri. Dalam diri seseorang manusia ni Allah Subhanahu wa taala suruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak kata ada tanda kebesaran Allah Taala di dalam diri manusia. Semua tadi itu tak lain tak bukan kerana gapo? Kerana Tuhan nak menyatakan bagi kita kata apa hak
Allah Ta'ala duk royak ni benar. Nak sini ke? Tak ada nak sini. Lagi kita tengok Tuhan nak gapo. Wa fi anfusihim ni banyak. Pada ayat yang lain kata, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu tu kamu tak tengok ke macam mana wahai manusia? Pada diri kamu tu kamu tak tengok ke macam mana wahai manusia? Boleh kita tengok. Di dalam diri kita ni ada perkara yang pelik-pelik, banyak perkara. Kalau kita perhati di hati seseorang manusia tu, hak Nabi royak kata hati ni adalah raja segala-gala. Daripada anggota kita. Hati ni Allah Ta'ala jadikan dia ni boleh kita nak pakarkan dia ni. Kalaulah kita tak khenakkan, berapa ratus tahun hati boleh kita pakar. Dia tak pernah berhenti daripada kerja dia semenjak daripada Tuhan tiupkan roh hari yang ke-120 di dalam perut ibu tadi itu, sehingga dia umur berapa pun duk kerja tiap-tiap hari. Apakah anggota itu ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bawa mari? Manusia tak kuasa nak buat lagu tu. Tidak ada satu perkara yang nak hidup selama-lama buat kerja sama dengan tidak tutup gapo-gapo. Malaikat dia punah. Tetapi hati manusia duk gerak sama. Ini nak ayat kata kuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak serupa dengan kuasaan manusia. Apa siapa kata Tuhan nak royak sepakat gitu lalu tu hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, sehingga mana sehingga nyatalah bagi mereka itu bahwasanya Al-Quran adalah benar. Al-Quran kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini adalah benar, adalah kenyataan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata dia itu adalah benar. Tak ada jadi tipuan apa-apa. Ni kita kecek benda hak boleh teknologi baru-baru. Wa illa pada zaman dulu ulama-ulama tafsir dok royak kata zaman dulu ni hak Nabi Muhammad dok royak kata kita orang Islam ni akan boleh buka negeri tu, buka negeri ni. Nah, boleh buka Rom, boleh buka tu, buka ni. Nya bakit bahau. Di puak-puak musyrikun, puak-puak munafiqun. Muhammad nak buat kerja besar lagu mana ada apa orang puak mung. Gitu. Siapakah boleh Fathul Makkah tak tumpah darah lepas titik? Mana ada dalam sejarah buka negeri tak tumpah darah. Tapi dalam Islam boleh buat kerja dan sebagainya. Hanya pakat bakit bahang puak-puak hak pesing tu ya tak ada. Ya tak ada nak wis sumbangan, tak ada nak wis pertolongan hatta dengan perkataan. Sehingga dengan perkataan beri tak beri. Dengan sebab itu mauqif pendirian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara tetap dan tegas, dia boleh membawakan akan agama kita ni sapakah tinggi lebih daripada agama-agama yang lain. Liyuzhirahu ala dini kullihi, supaya nak menyata, nak mengiklankan ketinggian pangkat al-Islam dengan mana? Dengan di atas semua agama-agama yang lain. Semua hak Nabi kecek mari, semua boleh buat belaka. Ini ayat kata pembantuan Allah Ta'ala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah boleh berlaku sungguh apa yang nak buat. Gapo kita boleh sining? Hei umat Islam, pendirian kamu kena tetap. Belalah demo nak kata lagu mana, orang nak sumbangan pertolongan tak saya beri dengan perkataan sekalipun, nak cakap habis semangat sama-sama pun, itu bukan kerja kita. Kita kena pergi bergaduh dengan dia. Tetapkan pendirian molek. Ambilnya orang-orang yang senapak care dengan kita nak buat kerja, biarlah seorang dua apa tak apa lah, tapi senapak care. Satu pahami, satunya pendirian tolak, kita pakat boleh buat kerja. Cuma pergi dengan kita itu dengan cara, dengan sistem, insya-Allah Ta'ala ia akan sampai kepada matlamat. Akan sampaikan kepada matlamat yang kita nak pergi. Dengan sebab itu agama kita adalah agama yang nak membangkitkan semangat dan nak pergi ke depan. Tak mau nak akhlada ilal ardi. Semata-mata nak tak segerak gapo.
Itu bukan ajaran Islam, bukan ajaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak bawa datang mari. Bukan lagu tu. Dengan sebab itu, banyaklah di kalangan ulama dia kata wa fi anfusikum tadi itu, kalau hak dalam dalam kitab-kitab tafsir hak ulama-ulama hak belum daripada kita ni dia kata seperti peperangan Badar di antara orang Islam dengan orang yang bukan Islam. Mereka itu ada beribu orang, kita ada beratus orang. Akan tetapi golongan yang sikit, golongan yang tak banyak, tetapi dengan ada pendirian yang tegas, ada orang sekelilingi itu orang yang ikhlas, sampaikan kepada perkataan dia ikhlas, dia boleh mengatasi walaupun beribu orang depan dia daripada musuh sekalipun. Ini bukan masalah. Dengan sebab itu, hemah dan pendirian, pahaman yang betul, berhajatlah kita sebagai orang yang buat kerja agama, kena bercapur tangan. Kena gi sekali. Jangan duk mikir kata, oi kita kena gitu, kita kena gini. Terkadang orang tak ada hemah tadi itu, dia bukan kata nak boleh buat kerja besar. Diri dia apa yang tak boleh nak bawa. Sebab apa diri tak boleh nak bawa? Kerana hemah pun tak ada diri dia. Duk mikir hadap ke belakang semata. Nampak tu dah? Kira ke perut pedar dia, herat kalau belakang, semangat pun tak ada. Dan cakap pe pun jangan kata nak berikan semangat. Diri dia pun tak ada semangat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ambil orang umpama tu duk di tepi-tepi. Rijal wan nisa haular rasul, orang umpama tu tak dimasukkan. Dengan sebab apa? Sebab mereka ini tak boleh kita nak pergi sekali. Dengan sebab itu, wa fi anfusikum tadi itu, banyak di kalangan ulama-ulama mentafsirkan, di kalangan ulama-ulama hak hak mutaqaddimin, hak dulu-dulu, ya raya bukanya Makkah lepas daripada tu. Dan umpamanya daripada perkara-perkara yang boleh kita tengok, kata Allah Subhanahu wa taala ni, dia bantu sungguh. Siapa dia nak bantu agama Tuhan, maka orang tu Tuhan akan bantukan dia. Orang bantu agama Tuhan ni, ya Tuhan nak tengok, kata kita nak bantu sungguh dak. Terkadang hak tak senya dalam agama kita dengan sebab tak naik, ada lambang saja. Tapi suasana atas dak. Orang panggil lambang tu ada, tetapi susunan tadi itu bukan Muslim. Qaumiyah ratik ke, asabiyah ratik ke. Qaumiyah ni biasanya berpuak, berpati. Hak biasanya kata bertaassub. Nah, berpenatik, kelang-kelai bahasa Sia kata. Gitu dan sebab. Itu bukan Islam. Dengan sebab itu ada perkara-perkara tadi, nusrah, pertolongan daripada Allah SWT tak datang. Ayat tu tetap datang. Mana? Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad, tetap datang. Tetapi dengan asbab manakah ayat tu nak boleh datang? Di situ tepat kita kena tanya. Terkadang kita nampak lambang Islam, lambang Islam, lambang Islam. Dalam tadi itu, kalau pergi cek sungguh, belaga dengan ajaran-ajaran Islam. Terkadang ambilnya cara mikir-mikir syuyu'iyah. Syuyu'iyah ni komunis. Nah, ataupun ambil cara mikir-mikir madiyah, buat-buat maslahah. Ambil cara mikir berapa lagi? Sekularisme, Almaniyun dan sebagainya. Ambil duduk dalam itu. Bagaimana nak bangun? Ambil cara mikir khurafiyun, benda khurafat masuk mari. Ya tak boleh. Kena bersihkan dulu. Ilmu di situ kena bersihkan dulu. Barulah kita tadi itu, pahamnya kita jadi bersih. Pahamnya jadi bersih, tertolak daripada pahamnya jadi bersih, ada pendirian yang tetap, dan bolehlah kita hadap ke depan, bakak akaknya, gapo nak akak? Akak ni tak ada hak lain, kita buat kerja ni. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal uliya. Hak tu. Dasar pendakwah kena duduk situ. Bukan nak akak diri. Akak parti kita, puak kita. Tak. Itu apa yang kata darajat hak bawah. Hak besar sekali, ad-din. Nak akakkan ad-din, agama. Nak akakkan lambang al-Islam, hak tu naik.
Dengan sebab itu, kalaulah ada qaumiyah, ada berpuak, berparti, bertaassub gimari, jangan kata nak boleh cengah naik di atas kepala kita ke langit, kepala kayu pun kita tak lepas. Dengan sebab apa? Dengan sebab cara kita pergi tu tak kena. Dengan sebab itu ayat ni sebagai ayat yang muhkam, ayat yang ada di dalamnya kandungan dia itu ada rusia-rusia yang banyak, berhajat kita itu mutalaah, tengok pentafsiran daripada ulama-ulama hak mu'tabar semasa belum daripada kita dan ulama-ulama hak mu'tabar yang ada di zaman kita. Supaya berapa? Supaya boleh bergabungkan, campurkan di antara dua ilmu tadi itu, membangkitkan pahaman yang betul, bangkitkan semangat yang gagah dan membangkitkan pahaman, cara pegangan yang betul supaya kita nak membetulkan jalanan hak Tuhan kata, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Makna kata, ini jalan aku yang aku nak mengajakkan kamu kepada Allah. Hak naknya da'iyan ila Allah, bukan da'iyan ila nafsihi ana, la. Bukan da'iyan ila qaumihi ana, la. Bukan da'iyan ila fikratihi huwa, tak. Bukan mengajak pada fikiran orang tu, jalan ni orang tu, hajak kepada puak orang tu, tak. Mengajak kepada da'iyan ila Allah, kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tu dasar hak Islam hak betul. Nampak tak? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Tu kepada jalan Allah. Sebab tu kita sebagai pendakwah tak kira setiap setiap generasi nah, setiap lapis peribadi super, lapis keluarga sama, lapis masyarakat kampung, wilayah dan sebagainya, sehingga naik ke atas sehingga seterusnya. Itu makna kata kita sebagai orang yang nak buat kerja agama sungguh. Kalau tidak berdasar tu, letak lambang, tak akan sampaikan kepada matlamat sama sekali. Dan kita akan disoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, waqpol tak lambang ni tetapi panggil kod lain. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ingat satu hari kita kena kembali kelik pada Allah, la mahalah. Tidak ada mustahil sikit pun. Sama ada kita ni talih, salih, ataupun alim, jahil, faqir, ghani, serupa belaka. Orang fakir, miskin, kaya, alim, tak alim, pangkat tinggi, tak tinggi, sehat, tak sakit, semua. Satu hari akan kena kembali jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa Tuhan suruh takut hari tu? Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Hari tu Tuhan nak balaskan apa yang kita kerja, yang kita gunanya lambang al-Islam, akan tetapi dalam tu kita tak bawa Islam, kita kena soal satu. Faham tak? Sebab itulah kita takkan diri kita jadi molek. Nak bawa pergi kano, orang nak bawa kita pergi kano. Nak dengar siapa, dengarlah, tetapi dia nak bawa kita pergi kano. Kalau bawa kepada Allah Subhanahu wa taala, okey, tak ada masalah. Nampak tak? Kalau bawa daripada tu, kita kira ambil sendiri. Itu makna kata hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, sehingga menyata terjelas kepada mereka-mereka yang diingkar akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan bawa datang mari ni, hingga menyatakan bagi mereka kata bahawasanya ajaran ni benar. Kalaulah di sini sapan, apabila Tuhan royak tentang semua bak dunia ni tak ada salah, semua perkara tak ada salah, Tuhan nak gapo? Nak royak kata apabila aku royak hak ning tak salah, maka akhirat aku berjanji pun tak salah juga. Aku berjanji dengan wa'ada aw'ada, janjian bagus, janjian molek, janjian buruk, supaya
Kerana aku royak hak benar ni betul belaka dengan urusan hak mung duk cari mari dalam ilmu hak mung tu. Wahai manusia, maka aku juga tentang hak akhirat. Kerana nak tolakkan cara memikir daripada pemikiran setengah daripada manusia yang bawa datang mari kepada umat Islam katakan kata hak Tuhan duk janji tu Tuhan uguk-uguk saja ya. Bukan tak ada sungguh pun syurga dengan kau. Tak ada. Ada teori tu. Nampak tu tak? Daripada Qadianiyah, daripada Bahaiyah, daripada ni. Mari masuk di dalam fikiran umat-umat Islam. Daripada pemikiran khurafiyun yang banyak sekarang lalan ini. Hingga tak terlepas orang-orang kerja kerajaan pun tak terlepas juga daripadanya. Nampak tu tak? Duk berasa kata diri dia ni lepas daripada taklif. Lepas daripada hukum syarak. Atas daripada undang-undang Tuhan. Ada. Banyak sekarang learning dalam negara kita. Dengan sebab apa? Dengan sebab perkara-perkara ni ilmu agama yang sebenar daripada ajaran Alkitab dan Sunnah di atas pahaman para salafus salih dulu tak sampaikan kepada mereka dengan cara 100%. Dengan sebab itu ulama kita senantiasa wasiatkan kepada kita supaya kita buat kerja sekadar mana kita ada ilmu pengetahuan. Dengan sebab itu saya seru kepada semua pelajar-pelajar agama terutama hak duk dalam ajaran as-sunnah ni sungguh dalam masalah menuntut ilmu pengetahuan mula daripada hifzil Quran, hafal Quran dan memahami tafsir mengikut ulama mu'tabar, mengaji jadi molek dan ada qawaid tentang urusan agama sama ada sakut paut dengan lurah, sakut paut dengan usul, sama ada usul sakut paut dengan pegangan, usul sakut paut dengan syariah iaitu al-fiqh dan sebagainya dan duduk di atas as-suluk. Mana kata al-ihsan kita jadi molek, budi pekerti kita jadi molek supaya kita isti'adadkan diri kita jadi tentera bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentera bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu kita kena sungguh. Jangan kita buat main-main. Ini amanah besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan amanah terhadap diri kita sendiri. Kerana musuh Allah Subhanahu wa taala senantiasa mereka itu merancangkan untuk nak mengenakkan, nak memunahkan, nak memusnahkan hidupan manusia. Kerana kerja dia innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia nak mengajak klik kepada sekali dengan dia dalam seksa yang hina, seksa yang dahsyat. Dia nak mengajakkan kita klik di situ. Terutama afkaril munharifah. Pahami yang punah, pahami yang tak betul, pahami yang salah daripada pemikiran-pemikiran hak baru-baru yang ada setiap bucu di dalam umat dunia, umat manusia sekarang lah ni. Ada setiap bucu. Di negara kita, di Thailand, ada. Di negara luar negara, di Saudi, di Mesir, di Yaman, di mana pun ada. Orang panggil afkarun munharifah. Cara mikir yang memunahkan seorang. Kita nampak rupa agama. Nampak tak tu? Kita nampak rupa dia seperti orang Islam biasa. Tapi akal dia kok lain. Faham dia macam lain. Itu tempat yang kita nak faham kata benar-benar al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nak fahamkan kebenaran itu? Pasti kita kena faham mengikut orang yang dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata mereka itu faham kena. Iaitu humus sahabah wat tabi'un atba'it tabi'in. Turah tu jalan ni tu. Marilah ajaran mana pun kita gantung di sana, insya-Allah kita akan sama dengan mereka di atas jalan yang betul sehingga terus kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, nescaya kita akan jadi glowing. Kita akan jadi turun tak betul jalan. Jadi menyalahi perkara tak sama dengan mereka, kita tak akan sampaikan kepada matlamat ya Allah Subhanahu wa taala nak bawa dan nak heret dan nak mengajakkan kita kepadanya. Inilah dunia. Hadhihi hiya hayatud dunya.
Inilah hidup pada dunia. Di sana ada dalam dunia tu beberapa cubaan yang nak uji kita sebagai manusia, sebagai raja atas muka bumi ini. Tuhan nak cuba tengok kata, di manakah kita nak cari benda hak benar tu boleh ke tak? Masa hak tu hewi, tenaga hak tu hewi, harta hak tu hewi, cara mikir hak tu hewi, nak guna jalan ni mana, itu terserah kepada kita masing-masing. Dengan sebab itu, hendaklah kita tilik, hendaklah kita mikir, hendaklah kita itu cari dengan cara benar-benar supaya kita itu tak terjuluh di dalam kemusnahan dan kecelakaan yang Allah Subhanahu wa taala duduk tambih peringatan kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipegang jawatan kuasa itu oleh warasatul anbiya setelah daripada Rasulullah alaihi salatu wasallam dikembamikan. Lalu Tuhan kata lagi di dalam ayat ni Tuhan katakan hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Awalam dengan makna sepatah lalunya, belumkah ternyata kepada mereka kebenaran apa yang belumkah cukup bagi mereka? Tuhan nak kata belumkah cukup, awalam belumkah cukup bagi mereka bahawa Tuhanmu itu mengetahui dan menyaksi tiap-tiap sesuatu. Ya, Allah Ta'ala ni, ia jadikan segala cakrawala yang kita tengok ni, hak kita nampak ni, sikit ya. Wa ya'lam, apa nama? Allah Subhanahu Wa Ta'ala katakan di dalam Quran kata, kita ni banyak lagi. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah Ta'ala jadikan perkara daripada makhluk hak ada dalam alam ini, benda hak kita pergi tak siapa tu banyak lagi. Di bawah patak laut, di antara udara, di langit, di awan, di air, apa nama lagi, di dalam bukit, di dalam tanah, banyak lagi perkara-perkara yang manusia itu pergi tak siapa. Hari ni kita ada dengar kisah dalam Quran ni kata Nabi Sulaiman alaihissalam guna udara. Nak pergi kana-kana guna udara. Hari ni manusia tak terlepas daripada udara, bukan sekadar menyawa. Telefon ni hak kita duk mengajar melalui apa nama basil mubashir ni, sebaran yang langsung ini ni. Bahasa saya panggil live shot ni guna udara. Internet ni ada perhubungan udara di antara satu. Duklah mana bucu mana dalam dunia ni boleh tengok, boleh dengar, bolehnya kita berkongsi, boleh. Sebab apa? Itu makna kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala ayat wa yakhluqu ma la ta'lamun. Banyak lagi hak kita tak tahu. Dengan sebab itu Tuhan kata tak memadai lagi kah? Tak cukup lagi. Awalam yakfi, tak jadi cukup lagi kah dengan Tuhan bagi engkau, wahai manusia lah. Tuhan bagi mereka, wahai manusia, bahawa sesungguhnya annahu yakni annahullah, bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala ala kulli syai'in syahid, di atas tiap-tiap sesuatu itu menyaksi. Kata benda hak aku rakyat kepada Muhammad SAW, dan Muhammad itu rakyat kepadamu wahai manusia, tak memadai lagi kah? Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni benar. Hak Nabi rakyat tu pun benar, tak cukup lagi. Cuba cari mari satu masalah hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rakyat kepada ini ummah menyalahi ilmu manusia, menyalahi akal fikiran manusia. Cuba buat datang mari. Semua akan diberi alasan, diberikan penerangan, diberikan penjelasan serta merta oleh pihak warasatul anbiya, para-para orang yang makin saka nabi-nabi dan rasul-rasul. Ia akan beri penjelasan satu persatu. Kerana kita ingat dalil syarak mana dalil wahyu, apabila mari di akal kita, mari di telinga kita, naik kepada akal kita, kita tak boleh nak terima. Ya, ada dua maslak. Ulama kata ada dua cara saja.
Yang pertama, kita faham salah terhadap maksud hak ayat. Satu. Ataupun faham salah terhadap maksud hak hadis. Satu. Yang kedua, wa emo, kalau ayat Quran tadi itu wa emo dia mansukh, kalau hadis wa emo dia tak sabit. Ya dua tu. Ya tak sabit hadis ni. Jadi tak makan dengan akal hadis tu tak sabit. Tak sabit mana? Bukan sungguh kali Nabi SAW kata. Bukan sungguh kali Nabi SAW buat. Bukan sungguh kali Nabi SAW aku. Itu makna kata, cara apabila dalil mari kita tak boleh nak terima dengan akal kita. Ya ada dua tu. Kita faham salah terhadap dalil. Yang kedua, wa ima dalil itu tak sabit mula kalau hadis. Kalau Quran, wa ima dia mansukh. Tak situ nah. We faham molek kita walaupun jadi orang awam setara mana pun we faham molek sini. Dalil hak kita tak boleh nak terima, makna kata akal kita tak boleh nak terima. Lah mana? Dua jalan tu. Faham salah. Yang kedua, dia tak sabit. Maka lain badan ni tak ada. Lain badan ni muwafaqah molek. Makna kata akal dengan wahyu muwafaqah. Seumpama cahaya lampu dengan mata kita. Apabila buka lampu, mata kita yang jadi tak ada jadi kecacatan apa-apa, nampak. Go tu, go ni, nampak belakang. Tu seolah kata akal dengan wahyu benda yang mulazamah gi mari, bukan benda yang berlawan. Kalau nampak berlawan, wa kita faham salah. Wa wahyu itu tak sabit ataupun wahyu itu mansukh. Situ tepat ya kita boleh buat khulasah kepada umat masyarakat pada malam ini, malam yang mulia ini, insya-Allah kita akan dapat tahu kata gapakah yang agama kita itu nak menerangkan kepada kita. Apa makna kata awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid? Makna cukup pilah dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai penyaksi di atas perbuatan hamba-hambanya dan perkataan hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala menyaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar apa yang Nabi Muhammad tu khabar dengannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Tuhan menyaksi kata, "Hei Muhammad, mu tak usah pusing. Orang kufur dengan mu macam mana sekalipun, mung adalah bawa benar-benar dah. Aku sendiri yang menyaksi kata hak mung tu benar." Dengan sebab itu Allah Ta'ala tafsir ayat ni sendiri dalam surah An-Nisa. Ayat yang ke-160 Tuhan kata, "Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik. Anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhaduna wa kafa billahi syahida." Hayalah tu. Makna kata, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksi dengan apa yang turunkan kepada engkau wahai Rasulullah. Allah Ta'ala turunkan wahyu itu dengan ilmu dia. Apabila Tuhan menyaksi kata semua hak Nabi Muhammad royak mari hak ada dalam Quran ini, Tuhan turun wahyu tadi itu dengan ilmu, semua tak terlepas daripada ilmu Tuhan. Pia yang mengkhabar kata di atas daripada alam yang kita duduk ni tak ada udara, Allah khabar pada Nabi Muhammad. Pia yang royak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata air laut dengan air sungai tu tak masuk gi mari, ada perantaraan. Pia Allah Subhanahu wa taala. Pia yang royak kata udara ni boleh kita guna dalam masalah kita nak hatanya wahyu gi mari. Allah siapakah kita boleh guna telefon, guna internet, guna gapo bahaya daripada mana? Bahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Pia yang royak pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata hujan itu daripada awan. Allah hari ni pun orang duk gunakan awan untuk menghasilkan apa nama? Air daripada atas supaya jadi tempat yang manusia itu jadi subur dan sebagainya. Semua daripada Tuhan belaka. Kulluhu min indillah subhanahu wa ta'ala. Semua daripada Allah jalla jalaluh. Maka yakinlah kita kata apa yang kita berpegang ni adalah agama yang benar. Jangan jadi seumpama duk tubik di dalam negara kita sehari dua ni Islam ni tak molek gitu, Islam ni tak molek gini. Daripada mana kamu mengaji Islam? Daripada apakah kamu boleh kecek lagu tu terhadap Islam? Faham kamu tu sekadar mana terhadap agama Islam? Dengan sebab itu kita pendakwah
yang nak mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala, tak lain tak bukan kita kena kerja sungguh. Utama sekali kita kena tahu kata kita ni dibebankan, dipikulkan amanah di atas bahu kita ni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang lagu tu hendaklah kita memuliaikan dia dan kita itu mendekatikan dia, dan kita hendaklah menjagakan cara memikir kita biar kena, kerana dalam dunia hari ini banyak mereka-mereka yang nak menjadikan manusia sebagai mangsa. Dengan sebab itu, marilah kita kembali klik kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Anzalahu bi'ilmihi, Allah Taala buat turunnya wahyu itu dengan ilmu Tuhan. Apabila Tuhan buat turun wahyu dengan ilmu Tuhan, Nabi royak dengan wahyu, maka tak jadi salah dan silap apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak mari, tak salah. Dan malaikat itu pun wal malaikatu yashhadun, malaikat pun menyaksi juga kata apa ilmu Tuhan, hak Tuhan buat turun dalam Quran ni benar. Wa kafa billahi syahida, memadai Allah Subhanahu wa taala itu sebagai penyaksi. Kata apa hak Tuhan aku buat turun ni benar. Kaji tengok. Nak tahu kata benar tak benar, kaji tengok. Tak saya kaji, baca orang hak kaji dah. Baca bahasa hak orang buat kaji dah. Sudah. Yakfi, memadai. Tu dia. Maka insya-Allah pada malam ni kita tengoklah ayat yang terakhir. Kita khitamlah malam ini insya-Allah taala ayat daripada surah Fussilat, dan lagi kita akan masuklah iaitu surah Syura biiznillah taala. Ayat yang terakhir sabar sikit, ayat akhir dah insya-Allah. Ayat 4 apa nama 54. Dia kata ana ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim ala innahu bikulli syai'in muhit. Ya Allah, ni Tuhan nak panggil dah ni. Semua tadi tu orang-orang yang tak beriman duk kecek gitu, kecek gini supaya nak memadamkan, yuriduna li apa nama yuriduna ayyutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka itu hendak nak memadamkan cahaya kecermelangan al-Islam dengan mulut-mulut mereka. Nak bawa Islam, pia nak bantu Islam, nak dok dengan Muhammad, ada berapa ekor dok dengan Muhammad. Ayo kecek hudah-hudah mereka ini. Cuba baca dalam ayyamil jahiliyah. Kalau kita ngaji dalam ayyamil jahiliyah, mereka orang jahiliyah ni kecek terhadap Nabi ni, kecek macam mana, cakap macam mana, uslub macam mana, boleh kita tahu. Maka orang yang tak ada nak kira tadi tu, sungguh dah, gitu, gini, habis. Tak ada gapo. Puak hak dok makan cocoh zaman tu di mana tersebut? Di mana disebutkan? Di dalam sejarah mana sebut? Orang apa tak kenal. Tapi orang hak tetap dengan pendirian seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Fatimah, Aisyah dan sebagainya, lain lagi pada sahabat-sahabat yang al-kiram, dicatat disebut wa yutla ila yaumil qiyamah, sehingga disebutkan mereka itu sehingga hari kiamat. Dengan sebab apa? Dengan sebab pendirian. Pilih tak kena, dok situ. Nampak tu tak? Tu. Ingatlah sesungguhnya mereka yang kufur engkau senantiasa berada di dalam keadaan syok. Tu. Aku nak pergi dengan Muhammad ni, aku nak pergi dengan jalan Muhammad ni. Jaya ke tak berjaya? Kalau bahasa siapa panggil kata kontime micut je laka mai kla tidak tak sincai. Itu bahasa sia. Mereka yang tidak ada pendirian dan tak kuasa nak memutuskan pendirian dia, tak kuasa. Nak pilih tak berani nak pilih. Muzabizabina baina dzalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Dak gitu. Ke Islam sangat bedak, hak kufur sangat bedak, dak tengah gitu. Akhir sekali jadi kan fi miryatin bil liqa'i rabbihim. Dalam keadaan syok, ragu-ragu tentang pertemuan dia dengan tentang pertemuan dengan Tuhan-Tuhan mereka. Tak yakin, kata ada sungguh kedak akhirat, ada sungguh kedak syurga. Tak yakin. Tak yakin situ, sebab tu jadi apa nama, tak boleh nak buat kerja dengan cara sepenuh-penuhnya. Terkadang kecek di mulut gitu gini.
orang akhir dia boleh nampak natijah hak akhir dia boleh nampak. Kata dia nak gapo. Nah, saya mintalah, tak ada nak sebut dak, nak royak. Nak royak kata orang kita ni dia nak menzahirkan pada akhir gapo? Akhir hidup dia ataupun akhir matlamat dia akan zahir kata ya tu gapo hakikat dia. Ada seorang daripada pendakwah lah dulu, pendakwah boleh tu boleh ni, banyak lah pendakwah. Tetapi hati hak dia nak sungguh tu, dia tak ada nak situ. Hari ni timbul tu baik. Rupa dia hak asal yang nak gapo tu baik. Oh, nak megoning. Tu dia. Sebab itulah orang yang buat ni dia tak boleh nak istiqamah. Dia tak boleh nak tetap. Buat boleh 3-4 hari dia pecah perut. Tu dia lagu tu. Nampak tu tak? Sebab itulah nak kepada istiqamah, nak kepada taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, tetap supaya tak meragukan kita kata ya ada sungguh zalikal kitabu la raiba fi hudal muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi. Mereka yang beriman kepada perkara yang gaib. Salah satu daripada perkara yang gaib iaitu yaumul qiyamah wa yaumul hisab, al jannata wan nar. Nada tu. Ada di sana pahala, ada di sana dosa, ada di sana ganjaran, ada di sananya kemurkaan sebagainya. Ini mereka yang dia fi miryatin min liqa'i rabbihim. Duduk dalam miryah ni mana nah? Syak, ragu. Ya ke bukan, ya ke bukan. Sebab tu orang yang ragu-ragu ni, yang nak buat kerja besar tak boleh. Yang nak jijak tak boleh. Kalau kita naik pokok kayu, kata nak ibarat mudah-mudah, ya dehe pahu. Nak gantung tak boleh. Nah, kalau gantung kita naik tinggi, kita ni berat juga. Siap, pas bawah sungguh. Dengan sebab itu, Tuhan duk royak ni, nak hajar manusia jadi cidik. Nak hajar manusia tahu kata cara nak pakai hidup tu macam mana. Ya Allah. Itulah Al-Quranul Karim. Mari dengar Allah. Kalimah Allah ni makna kata nak beri tambih. Ingat-ingatlah. Ingat molek, ingat baik. Kata puak-puak hak duk jadi tak say. Nak terima kan ajaranmu Muhammad. Bukan salah daripada mu. Mung ada dah bawa benar-benar dah. Menyata benar-benar dah. Mung perangai molek dah. Mung tu segala-gala perkara dah. Hak aku suruh ayat, mu ayat belakang dah. Tak serah kecil hati apa. Mereka ini bukan ada jadi dengan mung, jadi dengan apa hak ajaran mung, hak mung duk bawa tu daripada aku. Mung orang kerja ya, bukan makna mung orang wi balas wahai Muhammad, tak sadar ragu. Tu salah kata nak ayat gitu. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ingatlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat melimputi pengetahuan akan tiap-tiap sesuatu. Semua sesuatu tu tak terlepas daripada pengetahuan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dok jadi gini Tuhan tahu sebab dok jadi tu gapo. Terkadang kita tak tahu. Manusia kita demo ni dok jadi gapo ni? Nak baca tak tubik. Ada manusia ke? Dia tak tahu benda dalam dada dia, tak tahu. Dalam mikir dia tak tahu. Hingga Nabi pun tak tahu. Nabi SAW pun tak tahu benda gaib. Nampak dah tu? Kalulah aku ni walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'. Kalau aku ni tahu benda gaib, sungguh Nabi kata nascaya tak tipu lah. Bala petaka coba di atas diri aku tak gitu tu Nabi SAW. Pak kita pun supa. Lalu Tuhan nak ayat kata, manusia, mu nak tahu perangai menyakit manusia, mu dengar daripada aku. Mu buat kerja aku sudah, tapi mu dengar pada aku. Lagu ni sebab gini. Ambil pengetahuan daripada aku. Sebab apa aku? Bikulli syai'in muhit. Dengan tiap-tiap sesuatu, aku melimputi belaka ilmu aku. Aku tahu belaka pada hakikat. Jadi gini sebab gini. Jadi gini sebab gini. Sebab tu kita pakatlah calung jadi orang Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu dapat jadi berlampangkan, jadi lapangkan dada kita, pemikiran kita, dan hidup kita pun ada barakah, adanya kemenangan di dalam masalah kita nak mengkerjakan agama Allah Subhanahu wa taala
supaya kita dapat ganjaran bersama-sama. Itulah sedikit daripada pengingatan, pengertian daripada surah Fussilat ayat yang ke-54 sebagai ayat yang terakhir. Maka pada malam Jumaat ini kita telah khitamkan iaitu surah Fussilat biiznillahi ta'ala. Marilah sama-sama kita banyak menselawatkan di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam ini dan besok hari, kerana selawat itu akan bentang di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, boleh kita menerimakan pengajaran daripada ini semua, daripada ayat daripada surah Fussilat dengan cara sempurnanya. Dan marilah sama-sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sama-sama kita bantu membantukan pengajian kita dengan doa, dengan tenaga, dengan harta benda, supaya sama-sama kita boleh selamat bersama-sama di dunia maupun di akhirat nanti. Sekadang dah dulu pada malam yang mulia ini. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta alaina qadir. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.